Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih pada uh, pengacara majlis Ashmal, begitu juga dengan kru PAI pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi mungkin sedikit perkongsian tentang isu yang cikgu bawa pada malam ni, iaitu tentang bajet. Jadi mungkin sebagai pelajar, sebagai pelajar guru, kita sekarang ni banyak masalah dari segi pengurusan kewangan, pengurusan kewangan yang baik. Jadi bagaimana kita nak menguruskan kewangan kita ini supaya kita dapat mengoptimiskan dari segi penggunaan wang kita itu pada setiap bulan lah. Saya faham anda semua selalu akan ada masalah kewangan lah, terutamanya bila allowance lambat masuk dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya tengok allowance masuk on time kan, tak ada masalah apa kan. Cuma kita lihat dari segi ekonomi sekarang lah, di mana ekonomi kita berlaku inflasi. Mungkin ada yang tak faham apa itu inflasi dan bagaimana ia berlaku. Tapi pada malam ini saya tidak akan banyak bincang tentang inflasi inilah. Nanti kalau ambil kursus saya nanti insyaAllah lah kita di situ ada banyak benda kita boleh share. Cuma pada malam ini saya hanya akan melihat bagaimana kita menguruskan wang kita. Mungkin saya ingat slide boleh dimulakan. Jadi tajuk yang saya pilih ialah bajet lah, sebab saya fikir tajuk ini amat sesuai untuk di kalangan pelajar guru. Sekurang-kurangnya mereka sudah bersedia. Mungkin kalau bajet ini bukanlah satu perkataan yang asing, terutama kalau kita lihat di bulan Oktober nanti kerajaan akan umum bajet ataupun belanjawan lah. Jadi biasanya orang akan sebut bajet bajet tahun ni macam mana, berapa peruntukan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bajet ini dia pada asasnya ialah kepada individu itu, diri sendiri. Bagaimana kita nak menguruskan kewangan kita, aliran tunai kita. Jadi kita kena faham yang ini dulu. Sebagai seorang guru, kalau kita sendiri tidak boleh menguruskan kewangan kita dengan baik, maka bila kamu dah keluar nanti mengajar, mungkin dah terima gaji, masa tu bukan lagi allowance lah, kamu sudah terima gaji. Tapi kalau kamu tak mengurus kewangan kamu dengan baik, maka kamu akan hadapi masalah. Dan ini memang banyak berlaku di kalangan muda remaja lah. Sebab apa? Sebab yang ini kita akan bincang nantilah. Okay, next slide. Baik, apa itu bajet? Ini soalan dia lah. Apa itu bajet? Jadi bajet suatu plan mengurus aliran tunai dan digunakan untuk membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan di masa hadapan. Jadi bagaimana kita nak mengurus aliran tunai? Aliran tunai itu apa? Aliran tunai ialah iaitu wang yang kita gunakan untuk mengurus kewangan kita. So kita kena buat anggaran. Berapa pendapatan kita. Jadi maknanya kalau kamu sebagai pelajar guru, kamu akan terima RM430. Jadi bagaimana nak uruskan RM430 ini dibelanjakan dengan berhemah. Jadi secara ringkas, bajet menyenaraikan semua aliran masuk tunai dan aliran keluar tunai yang dijangkakan membantu anda membuat keputusan kewangan secara berhemat. Jadi kadang ada pelajar guru dia mungkin
tak mencukupi ya duit allowance atau beasiswa yang diterima, sebab mungkin cara hidup tak sama kan ya. Ada yang bawa kereta, ada yang bawa motor, ada yang tak ada kenderaan. Cara bagaimana kamu dari segi handphone kamu, penggunaan lain. Jadi setiap orang mempunyai keperluan yang berbeza ya. Jadi ini sebenarnya adalah antara faktor ya, yang menyebabkan ada individu dia rasa cukup ya. Maknanya dia tak perlu lagi minta daripada ibu bapa di kampung kan. Tapi setengah tu mereka masih tak mencukupi ya, dengan pelbagai alasan lah. Jadi mereka mungkin kuncinya ialah bagaimana kita mengurus kewangan kita. Ya. Jadi next slide. Baik, kedudukan kewangan akhir bulan. Ya, jadi bila kamu buka dompet kamu, ya, awal bulan memanglah kamu senyum lebar kan. Ya. Bila duit masuk, kamu mana makan lagi di kafe kan. Ya. Maksudnya di kafe ni bukan pilihan kamu. Jadi biasanya kamu akan pergi keluar. Ya. Keluar saja dah ada Lotus, ya, food court. Ataupun lagi meriah, mungkin kamu ambil Grab, kamu akan pergi ke Queens Bay ataupun ke Georgetown dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang kita tengok di hujung bulan nanti kosong kan. Adakah masih mempunyai baki dalam akaun anda? Ya. Jadi mungkin di sinilah kita perlu lihat ya, kenapa ya, selalunya kita sering ada masalah dari segi kewangan. Kenapa tak cukup duit kan? Jadi ini satu perkara yang kita perlu tanya diri kita. Kadang kita kata okeylah sebab sekarang kamu kata allowance kamu 430 memang tak cukup lah kan. Nanti kalau kamu dah kerja gaji nanti dah terima, masa tu kamu rasa dah cukup. Tapi sama ada cukup atau tidak, nanti kita akan lihatlah. Yang itu nanti kena ikut kursus saya. Baru kita akan faham ya, cukup ke tidak. Ya. Sekarang saya tak perlu cerita yang itulah. Okay, next slide. Kenapa anda perlukan budget? Ya, ini soalannya lah kan. Kenapa perlu kita buat budget ataupun kita tak payah buat budget lah kan. Kita ikut suka hati kita saja kan. Berapa kalikah anda telah membuat pengeluaran daripada mesin ATM tanpa menyedari bahawa anda telah menggunakan kesemua wang anda dalam tempoh sehari dua. Jadi lazimnya agak sukar untuk kita mengingat kembali ke mana wang itu dibelanja. Ya, kadang kita pergi ATM, kita pun withdraw lah kan 50 ke 100 ke kan. Dan kita pun simpan lah. Tapi kadang kita pergi ke Lotus, kita withdraw, masa kita jalan-jalan tu mungkin kamu akan nampak ada barang-barang yang kamu minat. Ya. So kamu nak beli. Jadi kadang masa tu kita rasa kita ada duit kan. So kita rasa kita boleh beli kan. Kecuali lah masa tu kamu duit tak masuk lagi, allowance pun tak ada. Jadi kalau kamu tengok, walaupun barang tu kamu minat, tapi kamu tak boleh beli. Sebab apa? Sebab kamu tidak ada wang kan. Dan kamu tahu, kamu masa ini kamu memang tak mampu nak beli. Jadi perkara ini kadang-kadang kita tak sedar kan. Jadi kebiasaannya ramai orang tidak menjejaki perbelanjaan dan berbelanja lebih daripada pendapatan. Ya. Itulah sebabnya budget adalah penting. Ya. Jadi kadang kita sebenarnya kita kena menilai balik. Ya. Kita kena melihat ya, berapa jumlah pendapatan yang kita terima. Jadi soalnya sekarang ni kenapa sering tak mencukupi? Kan? Kadang-kadang ada orang dia rasa dia lebih daripada cukup. So kita tak dapat jejak kan? Kita tak dapat menjejak di mana wang yang kita keluarkan itu daripada ATM tadi kita gunakan. Sebab kita tak ada catatan, ya. Kita beli, ya, kadang-kadang kita ada handphone, kita kena beli aksesori dia. Kadang kita pergi kita nampak baju,
Ya, kita pun macam minat dengan baju itu, kan. So kita cuba bayar, ya. Jadi kadang duit yang kita keluar 100 itu dalam tak sampai dalam 3-4 hari habis. So kita pun pergi lagi ke ATM nak withdraw lagi, kan. Sebab apa, kita rasa, kita fikir duit masih ada lagi, kan. So kita ada satu jaminan. Sedangkan adakah, ya, dalam beberapa hari ni yang kita gunakan duit kita dah habis itu, adakah ia sebenarnya kita berbelanja dengan cara yang betul, kan. Jadi inilah perkara yang perlu kita kena fikirkan balik lah, ya. Okay, next slide. Dia tahu apa nampak, ya. Okey, ini ialah satu rekod kewangan, ya. Kalau saya nampak dia masuk dalam StreamYard ni, dia jadi lain warna dia, kan. Tak apa, ya. Jadi maknanya kalau sebagai pelajar guru, sepatutnya kamu ada rekod kewangan begini, ya. Kena buat, ya. Okey, allowance, ya. Dia ada terimaan, ada bayaran, ada baki. Jadi kena catat, kamu kena buat akaun kamu. Ya, cuba kamu buat untuk 1 bulan tengok. Ya. Okey, kamu tengok, kamu buat, ya, dalam bentuk ini terimaan. Contohnya butiran dia di situ allowance plastik, ya. Berapa dia terima? Ya, terimaan dia adalah 430. Ya. Kemudian di bawah itu kamu gunakan untuk contohnya beli untuk makan sarapan pagi, contoh, kan. Jadi bila kamu beli makan sarapan pagi, mungkin kamu guna dah contohnya RM5, kan. So kamu kena tolak baki daripada 430. So di bawah itu kamu kena tulis 425 lah, sebab RM5 dah diguna, kan. Kemudian petang, kalau boleh tulis tarikh sekali lah, ya. Kemudian petang tu kamu mungkin makan tengah hari, contoh. Berapa ringgit lagi kamu belanja. So maknanya tulis lagi di situ. Ya, contoh katalah RM7, ya, untuk makanan tengah hari. So baki tinggal berapa. Jadi maknanya setiap duit yang kamu belanja, kamu catat. Ya, tulis untuk hari itu. Sampailah malam lah. Ya. Jadi sekarang ni kita boleh jejak dah duit kita dah. Kan yang tadi saya cerita tadi tak boleh jejak, kan. Sekarang ni bila kita catat, tulis di situ, okey, tengok. Ya. Jadi baki itu akan berkurangan lah, kan. Sebab kamu punya pendapatan adalah terhad. Ya, kecuali lah kamu ada bisnes pula, kan. Okey, contohnya kamu ada buat online business. Okey, online business pula untuk esoknya kamu dapat dalam RM50. So kamu boleh masuk bahagian terimaan itu. Jadi bila kamu masuk terimaan itu daripada 430 tu, kan. Maknanya tadi dah kurang, kan. Lepas tu bila masuk lagi 50, kamu tambahlah. So baki akan naik balik sebab ada duit masuk. Ya. Jadi ini cara kita nak tengok akaun kita lah. Ya, bagaimana kita nak susun supaya hujung bulan itu kamu akan tengok sama ada dia defisit ke tidak. Ya. Sebab tu kadang kita minta dengan mak ayah, dengan abang adik dan sebagainya. Sebab tak cukup, kan. Jadi ya, ini saya belum bincang lagi yang adakah barang itu barang perlu dengan barang kehendak, ya. Ini kita bincang nanti sekejap lagi. Tapi sekarang ni asas tu kita dah ada. Ya. Asas dah ada, maknanya akaun basic tu kamu dah buat, ya. Saya harap pelajar guru bolehlah, ya, buat yang ini dululah, ya. Sebab apa, bila kamu dapat buat satu rekod kewangan yang baik, insya-Allah kamu akan boleh berbelanja dengan lebih baiklah, ya. Jadi kamu sudah balance ada berapa, baki ada berapa dalam ATM, ya, berapa lagi ada, kan. So kita tahu, ya, di mana duit kita itu kita gunakan. Okey, saya ini jelas, ya. So tarikh mesti ada, ya. Tarikh setiap hari itu tarikh kamu kena catat, jam pun sebaik-baiknya kalau ada tulislah, kan. Supaya kita nampak, ya. Jadi sebulan tu nanti kamu tahu.
Ya, berapa belanja, kan? Ini akan menyebabkan kita akan lebih berhati-hati waktu kita nak berbelanja. Ya, okay, next. Baik, jadi kelebihan ya, apa kelebihan kita buat bajet ni? Okay. Satu, hidup mengikut kemampuan lah. Ya. Sebab kamu terima 430, maknanya kemampuan kamu setakat ni 430 lah kan. Kalau dulu ya, kita lama lah. Dulu kalau PISMP ni dia dapat 750 ya. PP yang dapat 43. Tapi sekarang ni semua dapat sama dah. Ya. Tapi tak apalah kan. Jadi bagaimana kita nak bajet, jadi kita kena ikut kemampuan kita lah. Kalau mak ayah kita di kampung tu orang susah, kan? Jadi kita kena faham lah. Kalau mak ayah tu memang orang kaya, so dia boleh support kamu, jadi maknanya bajet kamu tu mungkin tak sama dengan kawan kan. So ini yang kita kena buat bajet ni. Ya, ini especially bila kamu kerja nanti. Ya, bila kamu kerja, so kamu kena buat ini yang cikgu ajar ni, kamu kena buat. Ya, supaya kamu boleh menabung. Ya, so, yang kedua tu kan tabiat menabung. So kita ada saving. Ya, saving ini sangat penting. Ya, berapa persen kita nak saving? Jadi kita akan bincang nantilah. Ya, so menabung ini sangat penting. Kemudian kita juga ada tabung kecemasan. Ya, tabung kecemasan kewangan. Ya, emergency. Contoh tiba-tiba dah ada, ya, kamu dapat terima call, kamu kena pulang. So masa tu kamu minta duit dengan kawan, kawan pun tak ada duit kan. So kalau kamu ada satu tabung emergency, kamu tak boleh ganggu. Ya, tabung emergency ni kita tak boleh ganggu. Contohnya dalam emergency ni kita ada simpan 200 contohnya. So 200 ini kita tak boleh ganggu. Kalau kita ambil kita kena ada kita simpan balik lah. Ya. Sebab ini untuk kecemasan. Ya. Itu nama tabung kecemasan yang menabung. Ya. Okay. Kemudian menambah nilai harta bersih. Ya. Yang ini untuk you all nanti bila dah kerja lah. Ya. Sekarang ni masa sebagai student ni tak ada lah kot nilai harta bersih kan. Ya. Contohnya bila kamu dah kerja, so mungkin masa tu kamu mungkin nak beli rumah ke, nak beli tanah ke, ya, itu adalah harta bersih lah. Ya. Ini kita akan bincang nanti dalam bila ambil paper dan sebagainya lah. Ya. Okay, next. Baik, hidup mengikut kemampuan. Ini yang saya kata tadi kan, hidup mengikut kemampuan. Lepas tu dulu orang kata kita pakai baju ikut saiz badan. Ya. Kalau badan kecil comel, pakai XL, triple XL ke, tak cantik lah kan. Ataupun badan besar, nak pakai baju S, tak boleh. Ya. Jadi kita kena nampak dengan badan kita, dengan baju tu. So mana kemampuan tu lah. So di sini ada keperluan versus kehendak. Ya. Ini dua yang sering ada dalam hidup kita lah. Ya, suka tak suka kamu nak tak nak benda ni memang ada. Ya. Jadi di situ dia kata ingat bajet adalah berdasarkan pendapatan, ya, dan perbelanjaan. Jadi maknanya bagaimana kita nak buat bajet itu berdasarkan berapa kita dapat. Contoh kamu dapat 430. Tiap-tiap bulan mak bagi 100 contoh, ayah bagi 100. So maknanya pendapatan kamu di situ ialah 630. Ya, kalau itu mak ayah bagi kan. Contoh mak ayah tak bagi. So kamu ada 430 saja. So kamu kena rangka perbelanjaan kamu ikut pendapatan ini. So berapa kamu nak belanja untuk makan. So yang ini kamu kena agihkan dengan betul. Supaya nanti bila kamu pergi ke kafe, kamu pergi ke luar, ya, outing ke apa ke, so kamu tahu berapa yang kamu patut beli. Maknanya bajet kamu tak boleh melebihi itulah. Sebab kita tahu kemampuan kamu setakat itu saja. Kan? Kalau kamu melebihi kemampuan, so kamu ada masalah lah nanti.
kan. Jadi oleh sebab pendapatan dan perbelanjaan berbeza mengikut individu, maka bajet seharusnya kepada keperluan dan kehendak. Ya, kadang kita tahu apa dia keperluan dan apa dia kehendak. Ya, ini kita akan tengoklah. Ya, jadi maknanya bila kita nak belanja, kita kena tengok. Ya, kamu sekarang nak makan nasi, contoh. Okay, kalau nasi putih harga dia RM1. Tapi kalau kau nak ambil nasi goreng, tu harga dia akan jadi RM5 lah kan. Lepas tu nasi goreng tu pula ada macam-macam pula, USA apa semua kan. Tu dia akan jadi lain pula. So sekarang ni yang makan itu adalah keperluan. Tapi nak makan nasi goreng apa itu akan jadi kehendak. Ya. Jadi maknanya sekarang ni yang perlu tu ialah basic dia lah. Maksudnya makan untuk kenyang. Ya. Macam semalam saya dengar satu talk yang tentang apa ni, travelog yang naik basikal round dunia. Mereka ni orang bukan orang kaya, tapi mereka nak juga pergi keluar sana, nak tengok luar negara, tetapi dengan kos yang sangat murah. So caranya ialah dengan berbasikal. Sebab basikal dia tak ada isi minyak kan, tak ada petrol, tak ada, yang kamu kena kayuh lah. Kan? So maknanya dia terpaksa berkorban tetapi ikut apa yang dia mampu. So kemampuan dia setakat itu saja, tapi dia still boleh pergi ke luar negara. Okey. So dia kata dia berhenti mana-mana dia nak makan. So dia akan makan paling simple je dia kata. Kan? Dia tak kata dia nak makan yang mewah. No, tak ada sebab kemampuan dia terhad. Jadi ini perkara yang perlu kita lihat. Ya. Jadi sebagai pelajar, kadang kita pergi kafe, kita ada variety di situ makanan. So kita nak pilih mana. Kan? Tapi saya tengok kadang-kadang pelajar sekarang ni dia duit banyak kan. Selalu order pakai GrabFood. Ya. So yang kamu kena bayar expenses dia tinggi lah kan. So maknanya dari segi budget nanti dia akan ada masalah. Kan jangan ikut kawan ya. Ini satu perkara juga kan. Kita tak boleh ikut kawan. Itu saya dah pesan tu kan, hidup mengikut kemampuan. Kan sebab kawan ni dia punya background dia mungkin dia orang kaya kan, dia banyak property, aset kan. Ada macam-macam, mungkin parents pun dah bank in dia sebulan berapa kita tak tahu kan. So ini kita kena budget ikut kita. Okay next. Jadi bagaimana cara anda membeza antara keperluan dan kehendak? Keperluan adalah sesuatu yang anda perlu ada dan tidak boleh hidup tanpanya. Ya, itu perlulah. Makan, perlu. Pakaian, perlu. Ya, alat tulis, perlu. Laptop, perlu. Handphone, perlu. Kan? Jadi kehendak adalah satu yang anda ingin tetapi tidak semestinya perlu. So, setiap orang dia ada satu keinginan. Ya. Nak ada handphone, nak iPhone. So bila iPhone dia dah jadi kehendak. Tapi kalau handphone yang basic yang mana dia boleh juga guna untuk belajar dan sebagainya dengan harga yang jauh lebih murah, maka itu sudah ada keperluan. Kan? Mungkin sebelum ni kamu ada dengar satu isu yang semua orang marah apabila satu profesor marah pada pelajar sebab tak bawa laptop, kan? Tak bawa laptop, so dia pun kaitkan dengan B40, kan? Dia marah sebab B40 ni dia kata selalu bermasalah lah, kan? So maknanya di situ kalau kita lihat laptop itu adalah keperluan, maknanya kena ada lah, tak ada kamu tak boleh belajar. Terutama masa pandemik COVID dan sebagainya, memang kita online learning kan. Sekarang ni pun yang cikgu bagi kamu talk ni pun online juga. Kan? Jadi maknanya kita perlu ada satu peranti kan yang boleh kita berhubung, berkomunikasi. Tapi kalau kita nak satu laptop yang mahal, contohnya kita nak guna Apple
dan sebagainya yang memang harga dia mahal kan. So itu dah jadi kehendak. Okey. Ini beza. Ya. Jadi keperluan tu itu wajib kena ada lah. Tapi kehendak ini bergantung kepada bajet kita. So, di sinilah selalu akan ada masalah. Ya. Nah, ini akan berlaku juga nanti bila kamu kerja nanti. Ya. Bila kamu kerja, kamu pun dah ada tahu target lah. Aku kalau kerja, aku tengok pensyarah pakai Audi. Shock pula kan. Ya, tengok kereta Audi. Ya. So teringin nak pakai juga. So maknanya kita akan terpaksa overspend. Ya, kehendak. Sedangkan kalau kamu dah ada satu Myvi ataupun Axia yang jauh lebih murah dengan expenses pun dia makin jauh lebih rendah, maknanya dari segi keperluan itu sudah mencukupi. Ya, ini yang kita selalu tengok pada bajet kita, kan? Kadang orang tanya kan, kenapa tak boleh tak ada bajet, kan? Tapi dia tak tahu apa dia kan. So, bagaimana kita nak mengurus kewangan kita itu, ya? Okay, next. Baik, berikut adalah beberapa contoh ya barangan keperluan dan kehendak ya. So, mana keperluan ialah makan. Dan juga cakap tadilah makan kan. Tapi kehendak ialah kita nak makan di coffee house misalnya. Ya, di hotel kan, ya, di coffee house ya ataupun restoran-restoran yang elit, restoran mewah ya. Jadi maknanya bila kamu makan di sana, maka sepinggan nasi lemak yang kamu makan di warung mungkin harga dia RM2 atau ke RM3. Tapi bila kita makan di coffee house, maka dia akan jadi RM10 ya, atau jadi RM15. Sedangkan dia punya kapasiti sama saja. Ya. Cuma kita dapat duduk di tempat yang berhawa dingin dan dapat layanan lah. Ya. So kita kena bayar lebih lah. Ya. Itu kehendak. Ya, nanti bila dah ada pasangan kan, ya dah ada ya, nak bawa takkan nak bawa di gerai kan, so dia kena bawa ke tempat yang lebih mahal, so di situ dia kena bayar mahal kan. Ini masalah kan. Itu juga tempat tinggal kan. So kamu nak beli rumah apa, kalau nak beli rumah teres ya low cost ataupun medium cost ataupun banglo ya atau kondo ya, contohnya di Pulau Pinang kan. Di Pulau Pinang kalau kamu tengok rumah flat pun mahal kan. Sebab apa? Sebab memang di Pulau Pinang ni mahal. Ya, begitu juga dengan Kuala Lumpur, Lembah Kelang, ya, JB, Kota Kinabalu, Kuching dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi ke Kodiang ke, ya, kita pergi Sik ke, ataupun kita pergi di Gua Musang dan sebagainya, jadi mungkin kita dapat harga rumah yang jauh lebih rendah. Ya. So tempat tinggal itu keperluan. Tapi nak duduk di kawasan mewah itu jadi kehendak. Ya. Ini beza lah. Ya. Gini juga pakaian. Ya. Contoh kita nak beli baju nak untuk pakailah, memang keperluan lah kan. Tapi nak tengok kita nak pakai brand apa yang terkini. Ya, brand import. So kita kena bayar lebih. Ya, satu seluar jeans ya, Levi's. Ya, harga kadang mencecah sampai RM400. Sedangkan kamu beli satu seluar biasa saja, ya, mungkin harga dia below RM50. Jadi nampak ya, dia punya beza kan. Ya, berapa kita perlu bayar. Kan kita bukan bayar kepada kualiti, tapi kita bayar kepada jenama. Sebab jenama dia dah well established kan. Masa berkualiti bercuti di luar negara dan keluarga. Ya. Jadi keperluan dia ialah kita nak bercuti lah kan. Ya. Maknanya di luar negara ni mungkin kita pergi Indonesia kan. Mungkin kita pergi ke Thailand. Terdekat lah kan. Tapi kalau kamu nak yang mewah, kamu pergi ke overseas. Kamu pergi ke Europe. Ya. Jepun antara negara yang sangat tinggi ya kos hidup dia ya, ataupun Skandinavia ya, Sweden ya, Norway, ini negara-negara kaya ya, negara-negara yang di mana um,
Untuk makan sahaja pun, untuk lunch, ya, ada di Norway, ya, kamu kena spend around RM160 Malaysia. Itu makan tengah hari saja. Kan? Jadi boleh kan? Ini perkara-perkara yang kita kena fikirlah. Kan? Tapi kalau kamu memang orang kaya itu cerita lain. Kan? Itu tak ada isu lah. Kan duit banyak kan. Itu tak ada apa. Tapi ini yang saya kata tadi, kita kena budget ikut kemampuan kita. Kita berapa income kita. Ya. Gitu juga dengan kenderaan. Ya, kenderaan itu keperluan kan. Ya. Tapi jenama kenderaan apa? Kan, nak pakai motor biasa. Kan. Ada motor Taiwan. Boleh dapat beli dalam 2,000. Tapi kamu kata tak boleh kan. Kamu nak juga motor yang big bike kan, yang harga 50,000, 100,000. So depends lah. Tapi dia sama saja kenderaan juga kan. Sama juga dengan handphone, ya, telefon bimbit. Saya cakap tadi lah. Tapi hari ini ramai yang minat dengan iPhone, ya, sebab dah trend kan. Dia guna iOS, ya, dia tak bukan Android system kan. Jadi ini perkara yang sering, ya, akan menjadi satu main dalam perasaan kita lah kan. Jadi kita teringin nak pakai. So kalau tak mampu, hold on dulu kan. Tak apa. Sebab apa? Sebab kita survive bukan untuk sebulan kan. Sebab kita survive sampai kita habis belajar. Jadi kita kalau boleh, jangan kewangan itu jadi satu isu pada kita. Satu masalah. Ya, mungkin lepas ni pelajar akan berhadapan lagi dengan makanan. Sebab apa? Sebab barang sekarang ni makin mahal. Kan? Ya, minyak daripada berapa, RM29 sekarang naik kepada RM42, ya, sampai RM50. Ayam, telur. Jadi maknanya peniaga bila kos dah meningkat, maka peniaga akan naikkan juga harga makanan jugalah kan. Sebab apa? Itu dah biasa, normal dalam sistem ekonomi. Kan? Jadi maknanya kita punya pendapatan masih sama. Tapi expenses kita akan meningkat. Ya. Jadi inilah, ya, perlu fikirkan baliklah, ya, supaya nanti kamu tak ada masalah. Ya. Okay, next. Baik, apabila masa beredar, mungkin keperluan asas anda juga turut berubah dan bukan lagi setakat makan minum, tempat tinggal dan pakaian sahaja. Ya. Jadi keperluan ini dia akan, dulu masa zaman cikgu dulu, kenderaan itu dianggap barang kehendak, ya, bukan keperluan. Ya, begitu juga dengan handphone. Ya, dulu dianggap barang kehendak. Ya. Tapi sekarang ni dia dah jadi keperluan. Ya, sebab tu jalan raya dah jam kan, ya, sampai tak cukupnya ruang. So itu perbezaan. Ya. Jadi kehendak seorang pada hari ini mungkin akan menjadi keperluan pada hari esok. Ya. Jadi maknanya dia akan berubah lah. Nanti kamu dah gaji dah banyak, kan, gaji dah besar. So by the time, ya, ada benda-benda yang dia perlu, ya, dia sebagai seorang businessman, dia seorang cikgu, ya, so ada benda-benda yang dia mesti kena ada, ya. Bukan lagi dah jadi kehendak, ya. Mungkin laptop yang canggih itu dah jadi keperluan sebab di situ ada banyak benda yang dia boleh guna kan, dan dia kena guna benda-benda ini, maka dia akan jadi keperluan kan. So ini bergantung kepada situasi yang akan datang lah, ya. Okay, next. Sebagai contoh, telefon bimbit bukanlah satu keperluan, ya, bagi seorang individu 20 tahun yang lalu. Ini cerita tadi lah. Ya, dulu handphone dia bukan macam sekarang, ya. Kamu pun tak mampu pakai sebab nak beli handphone dah mahal. Sewa dia saja sebulan RM60 dulu. Ya, sewa bil. Ya, dulu tak ada top up ni, tak ada. Dia ada bil yang bayar bulan tu. So minimum RM60. Kamu pakai tak pakai RM60 kena bayar setiap bulan. Ya, itu handphone cerita lama kan. Lepas tu baru dia berubah kepada top up dan sebagainya, boleh RM5 boleh top up kan. Begitu juga sebaliknya di dunia moden hari ini, telefon bimbit dianggap suatu keperluan, ya. Namun apabila anda memilih telefon bimbit yang mahal dengan ciri-ciri yang terkini, anda sebenarnya menjadikan ia sebagai kehendak, ya.
Maknanya bila keluar iPhone version berapa? Ya, 13 ke sekarang. Ya, so kamu pun nak ambil yang tu. Nanti dah keluar 14 pula, so kamu nak ambil pula. So dia ikut perkembangan terkini. Sedangkan iPhone harga dia berapa? Ya, 6,000, ya, 5,000, 6,000. Kamu boleh beli satu motor. Kan? Jadi ini yang dia ikut kepada keinginan dan untuk nak dia dapat benda. Ya. So dia ada isu lagi liability dengan aset. Ya, itu saya tak ceritalah di sini. Ya, dia ada benda dia kamu spend the money tapi dia lebih kepada liability. Kan? So liability ni dia sebenarnya dia dari segi return tak ada. Ya, kalau aset ya. Ya, yang ni kita tak saya tak bincang di sinilah ya. InsyaAllah nanti ya, so kalau ada minat dengan paper saya nanti ya, boleh lah ya. Kita banyak benda yang boleh share. Okay, next. Jadi segala keputusan yang dibuat antara keperluan dan kehendak akan memberi kesan yang ketara terhadap perbelanjaan. Ya. Jadi bila kamu buat bajet, jadi nanti lepas ini, ya, so kamu buat kolom pula. Yang tadi saya dah ajar kamu, tadi ada beberapa kolom tadi, kamu ada terimaan, lepas tu kamu belanja dan baki kan. Lepas tu kamu buat lagi 2 kolom lagi ke depan, yang mana kamu letak keperluan dengan kehendak. Kan? Jadi kalau kamu belanja hari ni, katalah kamu makan, contoh kamu makan nasi kan. So makan nasi lauk biasa whatever, itu keperluan lah. Kan? So tomorrow okay, kamu makan pula KFC. So KFC dia akan jadi kehendak lah. Ya. So tulislah di situ kehendak. So ya, dia ada cara kiraan dia nanti ya. Ini saya tak ajar lah sekarang ya. So situ kita akan nampak lah ya, dari segi perbelanjaan aliran tunai kamu tu sebenarnya negatif ke atau positif ya. Sebenarnya kita boleh kesan semua. Ya, dan dari situ kita boleh bentuk balik perbelanjaan kita. Ya, tapi semuanya bergantung kepada kita lah. Kan? Sebab kita yang akan menentukan. Ya. Itu tak masuk juga yang ada lagi yang merokok. Ya. Ya. Yang merokok, kamu tahulah kan. Sekarang satu kotak, harga rokok pun dah RM20. Ya. Jadi maknanya ini perbelanjaan-perbelanjaan. Ya. Yang akan mengubah ya, cara kita membuat bajet kita lah. Okay, next. Baik, menangguhkan kehendak. Ya, ini pentinglah. Ya. Menangguhkan kehendak bermaksud menangguhkan keinginan ke satu masa lain. Ya, kita nak satu benda, kan? Kita teringin. Tapi dari segi kemampuan kita terhad. Kan? So bukanlah maksudnya kita padamkan kehendak itu. Ya, cuma kita hold on. Ya, kita tangguh. Ya, sekarang ni kita tahun berapa? Kita tahun 2. Okey, tak apa. Kita tunggu sampai tahun akhir. Habis nanti posting ke masa tu ya. Kita nak beli pulanglah kan. Macam anak saya kan. Anak saya dia dulu guru pelatih, so dia pun pakai handphone biasa saja. Terus sekarang dia dah jadi cikgu dah mengajar dah pun. So dia ambil iPhone lah kan. Dia kata dia teringin so whatever. So tak apalah dia dah gaji dia kan. So dia nak beli kan. So maknanya dia selama ini dia tangguh kehendak dia tu. So now dia buat satu reward untuk diri dia lah. Kan? So tak salah. Dia pun tak kata itu satu kesalahan. Kan? Kadang kita nak reward juga untuk diri kita. Tapi kita kena tengok adakah kemampuan. Kan? Ada kita mampu tak? Kan? Jadi setiap kali anda ingin membeli satu, terutama jika ianya satu kehendak, fikirkan terlebih dahulu sama ada kehendak itu ada dalam bajet. Jadi sebab tu kamu kena buat bajet tu. Kan? So tak apalah masa sekarang cuti. Kamu kerja. Kan? Ada yang kerja kan. Ya. Sebenarnya kalau ikut tak boleh kerja kan. Kalau ya, masa kamu belajar tak boleh kerja ya. Kalau kamu kerja boleh ambil tindakan ya. Okay. Jadi mana ada yang kerja. So kerja tu ada income kan. Ini juga tadi. Bila ada duit, so dia ada lebih. So dia mampu kan. So dia masuk dalam bajet dia lah. Dan sama juga kalau kamu buat bisnes online ke whatever lah yang maknanya kamu cari dana ya, tambahan.
kan? So ini gantung kepada seseorang individu. Ya, satu. Ya. Ada yang berjaya, ya, dari segi ekonomi. Ya, dia pandai baca dan dia tahu macam mana nak invest dan sebagainya, kan? So akhirnya dia dapat return yang tinggi lah. So dia boleh spend the money dengan cara yang betul. Ya. Jadi maknanya pelajar guru sekarang ni dia kena tahu, ya, dari segi pendapatan dia berapa dan bagaimana dia nak berbelanja dengan pendapatan yang terhad. Okay. Jadi dia balik kepada soal tadi yang kehendak dengan uh, keperluan lah, kan. Sebenarnya saya ada video-video tapi oleh kerana saya masa pun tak banyak saya ambil di sini dan StreamYard. Kalau kita face to face ni sebenarnya ada banyak benda yang kita boleh share sebenarnya. Ya. Tapi tak apalah. Ya. Kurang-kurangnya asas tu kamu dah faham. Ya. Okay, next. Jadi hidup mengikut kemampuan memerlukan anda belajar mengatakan tidak kepada suatu perbelanjaan yang tidak perlukan. So kamu yang ini berat sikit lah. Ya. Contohnya sekarang ni kamu nak tengok wayang contoh. Ya. Wayang Mat Kilau. So Mat Kilau RM15 kan tiket dia. Jadi kamu kena fikirkan RM15 ni kamu boleh guna untuk makan berapa kali. Kan? Sedangkan Mat Kilau itu kamu tengok tonton sekali saja. Dan menonton Mat Kilau ini adalah satu kehendak. Ya, dia bukan keperluan. Sedangkan makan itu adalah keperluan. So, nampak ya, bagaimana kita nak buat bajet kita. Ya. Cari pengganti lain bagi keperluan dan kehendak anda, terutama jika ia di luar bajet anda. Ya. Jadi di sinilah kita kena cerdik lah. Maknanya kalau kita selalu makan yang biasa-biasa, mungkin sekali kita nak makan yang best. So kamu kena bajet lah. Macam mana nak buat. Kan? So ini gantung kepada bagaimana kita menguruskan aliran tunai kita. Tapi sekarang ni kalau kamu cikgu ajar kamu dah buat catatan dari itu, so daripada situ kamu boleh nampak lah. Kan? Flow dia. Kamu boleh jejak duit kamu pergi hari ni berapa kamu habiskan duit. Kan? So, jangan pula kamu puasa pula 30 hari kan. Supaya duit tak banyak keluar. Kan? Itu tak boleh lah. Ya? So, kena tengoklah ya, kepada bagaimana kita nak mengurangkan duit kita terlalu banyak keluar. Kan? Tapi kalau kamu cerdik, kamu boleh organize ya, dari segi kewangan kamu dengan cantik, saya rasa kamu tak ada masalah. Ya. Sebenarnya kamu boleh dapat mengurus kewangan dengan baik. Ya. InsyaAllah. Ya. Itu cara kita nak tengoklah. Okay, next. Jadi bajet anda perlu realistik lah ya, dan sesuai dengan kedudukan pendapatan. Yang ini sebenarnya kita ada cara nak buat untuk sebulan punya bajet ya, tapi saya tak sempat ajar di sinilah. Ya, so dalam sebulan ni kita patutnya kita kena tulis semualah. So yang ni yang saya kata realistik ya, maknanya apa yang kita buat tu logik ya. Ada setengah orang tu dia tulis makanan dia untuk sebulan, dia tulis sikit je. Macam dia tak makan langsung. Kan, tu tak realistik. Kita kena kira makan pagi berapa, tengah hari berapa, malam berapa. Ada orang malam dia tak makan. Ada orang pagi dia tak nak. Dia akan makan tengah hari. So dia bedal pagi dengan tengah hari, so dia cut cost di situ. Ya, sebab apa? Dia kalau tidak pagi dengan lain, tengah hari lain dia akan jadi banyak kan. So pagi dia tak makan, mungkin dia minum ataupun dia akan ambil apa-apa yang simple saja. Ya, then tengah hari nanti dia akan makan untuk pagi sekali dia cover lah. Ya. Untuk petang ke malam tu mungkin dia akan makan sikit, tengok macam mana lah. Kan, supaya dia boleh arrange dia boleh manage ya, dia punya kewangan tu dengan baik lah. Ya, hidup mengikut bajet tidak bermakna anda terpaksa mengorbankan segala kemewahan. Anda cuma perlu merancang dengan lebih baik, mengubah persepsi dan tabiat perbelanjaan anda. Ya. Jadi di sini kita kena smart.
kita kena smart. Ya. Bagaimana kita nak berbelanja? Kan? Jadi benda-benda yang kita rasa bukan lagi satu keperluan, maka kita kena KIV dulu lah. Kan? Jangan kita ni. Mana yang kita rasa benda tu penting dan memang kena ada, so kita kena spend the money lah. Kan? So saya rasa lepas cikgu bagi kamu talk ni, mungkin kamu cuba ubah ya dari segi kaedah berbelanja kamu dengan lebih baik seperti yang saya dah sarankan, tengok kesan dia nanti. Ya. Baru kamu akan dapat kamu punya momentum, flow dari segi pendapatan dan perbelanjaan. Kan? InsyaAllah, ya, tak ada masalah. Okay, next. Jadi berbelanja dengan bijak, ya, kunci kepada bajet yang berdaya adalah berbelanja kurang daripada apa yang anda peroleh. Apabila anda terdesak ingin beli sesuatu, tunggu seketika dan tanya diri soalan-soalan berikutlah. Ya, jadi maknanya bila kita nak beli ni, kita kena tanya diri kita. Next slide. Ya, okey. Adakah saya mampu membelinya? Ya, ada duit tak? Ya. Kalau duit ada, okey, soalan pertama dah terjawablah. Maksudnya ada duit, ya, cukup. Yang kedua, adakah saya memerlukan? Maknanya benda ni benda memang perlu kan? Memang kita nak. Kita tak ada ni tak boleh. Ya. Dan dia penting. So maknanya kalau dia memang betul-betul perlu kan, kita terjawablah soalan kedua. Jadi kita memang kena belilah kan. Tapi kita fikir, alah ini sebenarnya tak adalah perlu sangat, cuma kita nak. So maknanya soalan kedua tu menunjukkan kita tak payah beli pun boleh. Kan? Kemudian adakah terdapat yang lebih murah? So bila kita dah tengok tu, kita pun survey pula ya, masuk ke Shopee, Lazada, whatever, dan kita compare the price dengan kualiti yang sama lah. Kan? So kita terjumpa, ada jauh lagi murah. So maknanya kita tak perlu ambil yang ini kan. Dan bolehkah saya menangguhkan pembelian? Jadi kalau perlu itu tak bolehlah tangguh kan. Tapi kalau dia bukan perlu, maknanya dia kehendak dan kita pun bukanlah ya betul-betul nak sangat. Ya, tiba-tiba kamu pergi ke Tesco Lotus ya. Tiba kamu tengok ada 70% discount. Ya, jarang ada sampai begini tinggi dia punya discount. Ya, memang harga dia betul-betul menjunam. Kamu pun mata dia jadi biru semua nak beli sebab dah baru keluar daripada ATM duit kan. Lepas kamu beli tu, kamu tak guna pun, kamu simpan je. Dia tak guna. Jadi maknanya, kita spend the money, tapi kita tak guna. Jadi walaupun kita dapat harga yang murah, tapi sebenarnya duit kita limit tadi kan. Duit kita cuma allowance banyak tu je lah. Tapi kamu pergi beli barang ni. Kan? Jadi sebab tu, walaupun dia ada discount ke, dia ada end of year sale ke, whatever ke, kan? Walaupun dia 70% dia bagi diskaun ke, tapi kita kena tanya balik kan. Yang ni betul-betul kita nak kan? Walaupun dia 70% diskaun. Yang ni maknanya dia adalah barang yang kita memang selama ni kita nak perlu. Cuma kita tak beli, sekali ada diskaun bawa kita nak beli. So, okey lah, tak ada masalah. Dan kamu pakai hari-hari, kamu guna hari-hari. Kan? Tapi kalau kamu beli, kamu simpan je, maknanya benda tu pun sebenarnya kamu tak berapa guna. Saya nampak dia tak betul lah. So yang ini soalan-soalan yang perlu kamu patut tengoklah bila kita nak beli sesuatu barang lah. Tapi kalau kamu pergi kafe Razak ke ataupun kafe mana-mana ke, kan, nak makan tak payahlah kamu jawab soalan ni semua kan. Kan, ya, adakah saya mampu membeli whatever kan. Yalah, makan tu kena tanyalah kan. Kalau kau nak beli barang, makanan yang mahal lah. Tapi kalau makanan biasa-biasa tu, tak isu pun kan. So, ini untuk benda-benda yang di luar lah. Ya. Okay, next. Jadi berbelanja dengan bijak, ya, itu ialah masa lah, ya, rancang pembelian untuk mengelakkan keluar berkali-kali hanya untuk membeli beberapa barangan. Kita listkan barang yang kita nak beli, so kita pergi sekali lah, ya, gunakan sumber yang ada sebaiknya
masa menjimat petrol dan masa ini untuk orang yang dah kerja lah. Ya, orang yang dah kerja ni biasanya dia dah beli barang, so dia pergi one shot atau dia pergi one stop center. Ya, one stop center ni semua ada. So kita tak buang masa, kita tak buang petrol. Ya. Elakkan daripada membeli pada saat akhir. Jadi maknanya contoh yang mana yang duduk di Sabah Sarawak, dia nak beli tiket flight. Kan? Tapi saya ingatkan ya, jangan beli tiket ya sebelum cuti. Ya. So mana masa cuti tu, kamu dah tahu, kamu dah ada takwim. Kamu belilah tiket awal kan. So masa tu tiket murah. So kamu beli last macam sekarang raya haji ni. Saya dengar raya tiket pun dah melambung naik. Kan? So, ini pun satu perkara juga kan. Beli dan simpan barang keperluan utama supaya anda dapat mengelakkan kenaikan harga. Ya. Jadi barang perlu. Barang tu memang kita nak pakai. Memang kita guna. Kan? Tak apa, kita dapat masa tu harga dia memang menjual. So, tak apalah, kita belilah. Sebab kita tahu barang tu kita akan guna harian. Ya. Jadi kalau kita tak beli sekarang pun, kita akan beli nanti. So sekarang ni harga murah. So kita belilah. Kan? So kita dapat penjimatan di situ. Nah, ini cara bagaimana kita nak manage. Ya. Okay, next. Senaraikan. Ya. Sentiasa senaraikan barang yang hendak dibeli. Jadi kalau kita nak tahu barang itu perlu, kita senaraikan. Ya. Elak daripada membeli barang yang tidak diperlukan. Macam saya cakap tadi lah. Kan dia bagi diskaun banyak, tapi barang itu sebenarnya tak kita guna pun. Kan? Pastikan anda hanya beli mengikut bajet. Jadi kalau kita walaupun kita senaraikan ada 10 barang, mungkin yang kita boleh mampu 5 je. So dalam 5 tu kita tengok priority lah. Kan? Mana yang betul-betul perlu. Yang lain tu tak ada pun, insyaAllah kita boleh cari alternatif lah kan. Tapi yang 5 yang betul-betul dia bawa dalam kemampuan kita apa ni? Ya. Ini cara kita nak buat bajet kita lah. Okay, so next. Buat perbandingan. Ya. Bandingkan harga sebelum membeli satu barangan. Ya. Jadi kita kena ada satu comparison lah. Ya. Simpan buku senarai harga untuk menjaga harga barang yang kerap dibeli lah. Ya. So kita ada buat catatan. Ya. Supaya yang macam tadi lah. Ya. Supaya kita tengok. Ya. Itu kita beli berapa harga. Ya, mungkin 5 bulan lepas kita tengok berapa harga dia. Sekarang tengok harga dia berapa. Kan dulu kita mungkin tak apa ingat kan. So bila kita tengok pada buku account kita, mungkin kita boleh dapat detect lah. Kan? Mungkin berapa persen dah harga tu naik dah. Kan? Jadi ini juga cara kita nak tengok pada bajet. Ya? Okay, jadi bagaimanakah menyediakan bajet, senaraikan semua sumber pendapatan anda. Ya? Jadi kalau pendapatan kamu selain daripada allowance, daripada parents, ada lagi daripada set income, so itu semua pendapatan lah. Kalau tak ada allowance sajalah. Kan? Catatkan gaji bersih selepas itu. Ini untuk yang tak kerja lah. Ya, ada gaji bersih. Ya, gaji bersih ni bila kamu ditolak, kamu tak KWSP. Ya. Ada jugalah kamu pilih. Kalau kamu pilih KWSP tak ambil pension. Ya. Tapi kalau kamu pilih pension, kamu tak ada KWSP lah. Kemudian cukai pendapatan, ya, pension dan sebagainya lah. Itu kita tolak, baru kita tahu gaji bersih kita berapa. Ya. Tolak utang-utang semualah. Ya. Nah, ini kita belajar nantilah. Ya. Senaraikan semua perbelanjaan anda. Ya. Jadi perbelanjaan ni ada 3 kategori. Ya. Satu tetap. Perbelanjaan tetap ni maknanya every month kena bayar. Contoh hutang kereta, ya, hutang rumah, sewa rumah. Ini semua tetap. Ya. Makan, minum, ya, pakaian. Ya, pakaian mungkin tak tetap lah. Tapi makan minum tu tetap. Ya. Kemudian berubah-ubah ini ialah contohnya perubahan ni macam pakaian lah. Ya. Dia bukan selalu kan. Mungkin 5 bulan sekali, 10 bulan sekali kan. So dia berubah. Ya. Ataupun kalau kamu dah kerja, tengoklah kalau kamu bayar mak ayah tiap-tiap bulan, itu dah tetap. Tapi mungkin kamu balik kampung baru bayar hulur duit ke mak ayah, itu berubah-ubah lah. Kan? Tapi saya sarankan tetaplah kan. Kemudian berdasarkan budi bicara. Budi bicara ni maksudnya
Kamu pergi ke mana-mana jumpa orang minta sedekah, so kamu hulur duit. Itu budi bicara. Ataupun kamu pergi dapat cerita kawan masuk hospital. So kamu pun nak melawat ziarah kawan sakit, so kamu pun pergi belilah apa-apa buat tangan ke apa ke, itu budi bicara. Ya, ataupun orang nak bagi orang minta derma, kamu nak hulur apa? Kan? Mungkin ada yang nak bagi banyak, ada yang nak bagi sikit. Itu pun budi bicara lah. So ini semua masuk perbelanjaan, semua kena catat. Ya, sebab duit kamu keluar. Ya, kemudian simpan 10% daripada jumlah pendapatan anda sebelum berbelanja. Bukan habis belanja baru nak pergi simpan 10%. Salah. Ya. Maknanya kalau insyaAllah lah nanti kamu dah kerja, gaji kamu dapat lah katalah gaji pokok dengan allowance katalah contoh dalam 3,000. So 3,000, that mean 10% 300. 300 ni kamu kena ambil terus buat saving. Ya. Dan jangan ganggu yang saving ini, tak boleh kacau. Itu memang kamu simpan terus. Ya, itu kita panggil sebagai simpanan lah. Ya, ini bukan yang emergency tadi ya, yang itu lain lagi. Ya, ini lain. Okay, next. Jadi jika ada lebihan, syabas. Ya, nah, so nanti kamu bila buat budget tu, kamu tengok positif. Ya, selepas tolak yang perbelanjaan tetap berubah dan juga perbelanjaan budi bicara tu, maknanya tolak hutang everything, still positif. Maknanya ada lebihan. Selepas kamu buat saving juga. Oh, kira kamu memang baguslah. Bajet kamu cantik lah. Jika terdapat defisit, semak semula bajet dengan mengurangkan perbelanjaan budi bicara sehingga tunai kepada positif. Ya. Jadi kalau di defisit, problem lah. Kan? Ini ada masalah. So kamu kena recheck balik lah. Ya. Mungkin boleh kurangkan bahagian mana. Kan? Mungkin untuk apa hiburan ke, ada banyak sebenarnya ya, untuk hiburan dan sebagainya kan. Hiburan tu boleh bicara juga ya. Kemudian sebaiknya anda mempunyai lebihan wang lah ya untuk membina dana kecemasan ya. Jadi dana kecemasan ni nanti kamu kena ada lah. Ya, sekarang pun sebagai student pun kamu kena ada lah ya, sepatutnya ada. Ya, dan duit ni tak boleh kacau ya. Kamu kena simpan. So bila ada emergency masa tu memang kamu kena guna duit ya. Okay, next. Jadi rumusan ya. Okay, last dah. Okay, jadi penyerta aliran tunai menunjukkan dari mana wang anda datang dan ke mana wang itu pergi. Ya. Jadi inilah ya yang kita belajar budget hari ini. Duit itu datang daripada berapa banyak jumlah dan bagaimana kita berbelanja untuk dalam satu tempoh. Ya, untuk sebulan, untuk seminggu, untuk sehari. Ya. Jadi budget adalah alat mudah untuk membantu mengurus aliran tunai yang lebih besar. Ya. Di mana kita buat bajet dengan cantik, dengan kemas, ya, maknanya mudahlah kita untuk berbelanja. Menjadikan bajet adalah amalan yang baik untuk memastikan anda hidup mengikut kemampuan. So kita tahu berapa duit yang kita terima, kita tahu ya. Maka dengan duit inilah aku kena berbelanja, berapa nak berbelanja, tengok kepada dari segi jumlah baki. Ya. Jadi tabungan adalah penting untuk membantu anda di saat kecemasan. Ya. Saving itu kena ada. Ya, sebab masa kecemasan, kadang kita nak minta bantuan orang pun orang tak akan bagilah. Susah orang nak bagi pinjam kamu duit. Ya, memang bukan senang. Sebab biasanya bila orang nak bagi pinjam, susah orang nak bayar. Ya, ini normal lah. Ya. Jadi saya sarankan kepada semua pelajar-pelajar, insyaAllah ya, so buatlah satu bajet yang cantik, ya, bajet yang baik, mana ia boleh membantu, boleh menjadikan kamu hidup dengan lebih tenang tanpa ada masalah banyak dari segi kewangan ya. InsyaAllah ya. Maka saya rasa itu sajalah ya perkongsian saya untuk malam ini ya. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mungkin yang kurang itu kelemahan saya sendirilah ya. Tapi apapun kalau ada masalah tentang ya kewangan ke ya, tentang bajet ke apa-apa yang melibatkan dari segi pengurusan kewangan, boleh jumpa cikgu anytime lah. Dia boleh tanyalah ya, apa-apa yang kamu rasa
mungkin atau lebih lah. Ya. Hari ini saya cuma share sikit saja. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih lah ya, kepada Persatuan Agama Islam IPG Kampus Pulau Pinang yang memberi ruang untuk saya memberi ya, sedikit ya, perkongsian pada malam ini. Jadi terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa. Ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jadi semoga pelajar-pelajar semua sihat dan kita akan kembalilah ya, ke IPG bulan 8 nanti. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.